Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tentang isu pengangguran di kalangan pekerja akibat COVID-19. Saya, Nur Farhana binti Muhammad Yusof, PM 21006, akan membentangkan pendahuluan tentang isu ini. Dunia telah digemparkan dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuklah Malaysia, yang telah mengubah hidup orang ramai dalam pelbagai aspek seperti kesihatan, sosial, kewangan dan juga ekonomi. Wabak sindrom pernafasan yang teruk ini muncul pada sekitar bulan Disember 2019 di bandar Wuhan, Hubei, China, dan virus kecil ini merebak ke seluruh pelosok dunia. Malaysia mencatatkan kes pertama pada 25 Januari 2020 iaitu daripada pelancong negara China yang tiba di Johor. Sehingga 23 Ogos 2021, terdapat 1,572,785 kes COVID-19 telah disahkan, termasuk 14,342 kematian. Hakikatnya, wabak ini telah mengganggu perkembangan ekonomi negara dan sekaligus menyebabkan ramai rakyat Malaysia telah diberhentikan kerja, terutama sekali yang bekerja di sektor pembuatan dan perkhidmatan, penginapan, rekreasi dan juga hiburan. Kajian mendapati kes pengangguran di Malaysia meningkat sebanyak 768,700 orang ataupun pada kadar 4.8% yang dicatatkan pada Jun 2021 yang lalu. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, semua sektor turut merekodkan penurunan guna tenaga pada tempoh pandemik, terutama sekali sektor pelancongan. Isu pengangguran menjadi semakin kritikal apabila banyak syarikat terpaksa gulung tikar dan perkara ini mengakibatkan kadar pengangguran di negara kita semakin meningkat. Perkara ini juga menjadi cabaran terbesar kepada para graduan siswazah baharu kerana kebanyakan majikan mengambil keputusan untuk menangguh ataupun mengurangkan pengambilan para graduan baharu. Hal ini dibuktikan oleh kajian Institute of Student Employers (ISE) yang melaporkan tahap pengambilan pekerja menurun sebanyak 15% kepada 29% pada tahun lalu. Oleh itu, kajian mengenai isu pengangguran akibat COVID-19 telah dijalankan untuk mengkaji punca berlakunya pengangguran ketika penularan wabak. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk membincangkan kesan pengangguran akibat COVID-19 bagi memastikan sama ada perkara ini serius ataupun tidak serius. Di samping itu, isu pengangguran akibat COVID-19 juga perlulah dihubung kaitkan dengan falsafah, rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan demi mengkaji isu ini secara rasional berlandaskan ilmu falsafah serta bukti kajian yang sah. Saya Muhammad Aisyah Aiman bin Yusof, KA 21084. Saya akan membentangkan tentang realiti isu semasa. Topik yang saya bincangkan di dalam esei adalah tentang asal-usul COVID-19. Kes pertama COVID-19 ini atau nama lainnya Novel Coronavirus SARS-CoV-2 dikesan di Wuhan, China pada hujung tahun 2019. Semenjak itu, wabak ini telah merebak ke seluruh pelosok dunia. Kemudian, wabak ini telah bermutasi kepada beberapa varian seperti varian Alpha, varian Beta dan yang paling baru, varian Omicron yang jauh lebih berbahaya daripada varian asal. Isu seterusnya tentang penyebaran. Di antara cara COVID-19 ini merebak adalah melalui titisan air batuk dan bersin daripada pembawa-pembawa penyakit ini. Gejala boleh mengambil masa dalam 14 hari untuk muncul. Maka, ia menyukarkan pakar kesihatan untuk mengesahkan kehadiran penyakit ini dalam suspek-suspek COVID-19. Saya turut membincangkan tentang isi simptom-simptom COVID-19. Antara contoh simptom COVID-19 adalah batuk
demam, sesak nafas, dan lain-lain lagi. Golongan-golongan yang berisiko tinggi seperti ibu mengandung, kanak-kanak yang berbawah umur, warga emas berumur 65 tahun dan ke atas, perlulah mengelakkan diri daripada mengunjungi tempat-tempat yang berisiko tinggi, di antaranya seperti tempat sesak yang mempunyai pengunjung ramai dan juga hospital. Seterusnya adalah tentang pencegahan COVID-19. Semenjak COVID-19 ini muncul, norma kehidupan manusia berubah secara drastik. Masyarakat Malaysia perlu menyesuaikan diri dengan memakai topeng muka ketika keluar ke kawasan awam dan memakai cecair pembasmi kuman, kerap membasuh tangan dan menjaga kebersihan umum supaya dapat mengelakkan jangkitan ini. Isi yang berikutnya adalah tentang vaksin. Kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat pelbagai ikhtiar seperti meletakkan negara di bawah prosedur operasi standard SOP dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mencegah penularan COVID-19. Setelah penghasilan vaksin daripada negara-negara seperti United Kingdom, China dan Rusia, kerajaan Malaysia telah membeli dan membekalkan vaksin ini kepada rakyat-rakyat Malaysia. Kerajaan telah menawarkan pengambilan vaksin secara percuma untuk mencegah COVID-19 dan juga meningkatkan imunisasi rakyat di Malaysia agar kehidupan dapat diteruskan. Assalamualaikum, nama saya Amirul Hakim bin Khairul Wazli. Nombor matrik saya FA21007. Di sini saya akan membentangkan tentang realiti isu semasa pengangguran pekerjaan akibat COVID-19. Pengangguran merupakan suatu masalah ekonomi yang perlu ditangani oleh setiap negara di dunia. Meskipun Malaysia sebuah negara yang sedang membangun, namun tidak lari daripada menghadapi masalah pengangguran. Krisis kesihatan telah memberikan impak yang agak besar kepada tenaga buruh di Malaysia. Ia telah menyebabkan kadar pengangguran mencecah lebih 4.0% pada tahun 2020. Justru itu, pengangguran di Malaysia meningkat kepada 772,900 orang pada kadar 4.8% pada Disember 2020. Sumber ini didapati meneruti Perangkaan Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu DOSM. Selain itu, dari segi penduduk bekerja mengikut taraf pekerjaan, kategori pekerja yang merangkumi 77.6% daripada jumlah guna tenaga meningkat sebanyak 0.2% iaitu 23,500 orang kepada 11.81 juta orang berbanding bulan sebelumnya. Sementara itu, kategori pekerja sendiri pula merangkumi 15.8% penduduk bekerja. Ia telah mencatatkan pengurangan sebanyak 0.6% pada Disember 2020. Di samping itu, bilangan penduduk bekerja yang tidak bekerja buat sementara waktu pula meningkat kepada 146,200 orang berbanding 142,000 orang pada bulan November 2020 disebabkan oleh PKP. Selain daripada itu, hal ini juga menjadi cabaran yang terbesar untuk graduan siswazah baru kerana kebanyakan mereka akan memasuki pasaran buruh buat kali pertama. Menurut statistik graduan siswazah, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM graduan siswazah Malaysia meningkat kepada 5.29 juta atau 6.9% lebih tinggi pada 2019 berbanding 4.94 juta pada tahun 2018. Bagaimanapun, kadar penyertaan tenaga buruh graduan siswazah menunjukkan angka penurunan 0.1% pada 2019 iaitu daripada 83.6% kepada 83.5%. Jumlah penganggur graduan siswazah pada 2019 pula dicatatkan seramai 170,300 orang iaitu meningkat sebanyak 5.5% berbanding tahun sebelumnya iaitu 161,300 orang. Bagaimanapun, menurut laporan Economic Outlook 2021 Kementerian Kewangan secara keseluruhannya, kadar pengangguran di negara ini dijangkakan mengalami penurunan kepada 3.5% pada 2021 jika peratusan ini dibandingkan dengan ramalan pada 2020 iaitu 4.2%. Kesimpulan daripada pembentangan saya, impak dari wabak COVID-19 telah memberi kesan yang mendalam terhadap kerjaya seseorang. Ancaman yang paling didekati oleh golongan pekerja adalah apabila pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP diadakan. Hal ini yang menyebabkan ramai individu kehilangan pekerjaan sama ada terpaksa berhenti bekerja, diberi cuti panjang ataupun diberhentikan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Maisarah binti Muhammad Nasir dari TM21004 bersama Nurul Munirah binti Fakri akan membentangkan satu tajuk yang berkaitan faktor pengangguran disebabkan pandemik COVID-19. Antara faktor yang menyebabkan masalah pengangguran disebabkan pandemik COVID-19 adalah
Perintah kawalan pergerakan yang diperkenalkan telah menyebabkan aktiviti ekonomi menguncup dan akibatnya ramai rakyat kita yang telah diberhentikan kerja. Disebabkan ini, banyak perusahaan kecil dan sederhana tutup atau jatuh muflis akibat kerugian yang dialami oleh mereka. Terdapat laporan menyatakan bahawa beberapa syarikat tidak dapat melangsungkan perniagaan mereka serta mengalami kesukaran untuk membayar gaji pekerja, seterusnya mengakibatkan pemberhentian pekerja untuk meminimumkan kos operasi. Terdapat juga syarikat yang membekukan pengambilan pekerja dalam tempoh ini serta mengurangkan jumlah jam bekerja bagi pekerja yang sedia ada untuk membolehkan syarikat mereka terus beroperasi. Selain itu, sektor swasta juga mempunyai impak signifikan pada tahap simpanan dan kewangan rakyat serta pihak swasta hanya mempunyai simpanan yang dapat menampung selama 2 bulan sahaja tak kala pandemik berlaku. Oleh itu, terdapat juga pihak swasta tidak mampu membayar gaji pekerja dan ketidaktentuan berhubung kelangsungan perniagaan menyebabkan sektor swasta menanggung kos perbelanjaan serta pengajian pekerja. Kajian ini telah menggunakan metod kajian perpustakaan dengan meninjau sorotan literatur bagi mengenal pasti impak COVID-19 terhadap tenaga kerja, modal dan faktor yang mempengaruhi keboleh pendapatan pekerjaan semasa wabak COVID-19 dalam mengatasi masalah pengangguran. Pihak kerajaan telah mengkaji kadar pengangguran di Malaysia menggunakan sorotan Statistik Ekonomi Malaysia Siri 3 2021 bahawa salah satu faktor terjadinya masalah pengangguran di Malaysia adalah disebabkan oleh penutupan pelbagai industri di Malaysia. Ramai pengusaha hotel-hotel terkenal di Malaysia juga terpaksa gulung tikar kerana wabak COVID-19 yang melanda. Oleh itu, tidak hairanlah ramai pekerja terpaksa menjadi penganggur selama wabak COVID-19 ini melanda di Malaysia. Akhir sekali, faktor yang menyebabkan masalah pengangguran di Malaysia adalah disebabkan oleh impak ekonomi yang wujud di peringkat global sejak wabak melanda jauh lebih teruk daripada yang dilihat daripada tahun sebelumnya. Terima kasih. Nama saya Nurul Munira binti Pakri, CE 21081. Saya akan membentang faktor dalaman yang menyebabkan masalah pengangguran di negara kita. Yang pertama ialah sikap suka memilih pekerjaan dan yang kedua ialah kurang soft skills dalam diri. Salah satu faktor dalaman yang menyebabkan masalah pengangguran dalam negara kita adalah sikap golongan belia itu sendiri yang suka memilih pekerjaan. Sesetengah golongan belia pada masa ini lebih cenderung memilih pekerjaan yang menawarkan gaji lebih tinggi dan tidak tergolong dalam pekerjaan 3D iaitu pekerjaan kotor, bahaya dan sukar. Ini dapat dibuktikan melalui jumlah pekerja warga negara yang bekerja di sektor pertanian, perindustrian dan perkilangan sebagai buruh kasar adalah lebih rendah berbanding pekerja asing. Kerana kebanyakan pekerja asing tidak begitu kisah tentang bayaran yang rendah berbanding pekerja warga negara sendiri. Selain itu, masalah pengangguran ini berlaku akibat pekerjaan yang menjadi pilihan dan impian kebanyakan belia adalah terhad jika dibandingkan dengan jumlah graduan lepasan Institut Pengajian Tinggi pada setiap tahun. Seterusnya, kekurangan soft skill dalam diri merupakan antara faktor yang menyebabkan pengangguran di Malaysia. Soft skill adalah keterampilan berhubungan dengan orang atau kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan untuk berinteraksi secara nyaman dengan orang lain. Soft skills juga mempengaruhi komunikasi, hubungan dan interaksi dengan orang lain. Graduan lepasan pengajian tinggi lebih ramai menganggur berbanding lepasan menengah dan rendah. Kekurangan
inilah yang menyebabkan salah satu faktor pengangguran di Malaysia. Selain kelayakan akademik, kemahiran soft skill turut dititik beratkan oleh majikan. Ini kerana pada masa ini, negara kita merupakan salah satu tumpuan pelabur asing. Secara tidak langsung, majikan memerlukan tenaga kerja yang mahir lisan dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan fasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adika bin Muhammad Ali. Nombor metrik TA21038 dari Seksyen 12B akan membentangkan slide kesan positif isu pengangguran akibat COVID-19. Mengenai isu dapat mengurangkan penularan wabak walaupun tahap pengangguran meningkat secara drastik, pihak kerajaan sedaya upaya memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan untuk memastikan rakyat kekal dalam keadaan yang sihat sejahtera dari segi fizikal maupun mental. Perdana Menteri pada masa itu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil langkah yang bijak untuk menutup semua sektor maupun segala aktiviti. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan COVID-19 kekal menular dalam kalangan masyarakat serta merenggut nyawa mereka yang tidak bersalah. Seterusnya, isu wujudnya peluang pekerjaan yang baru. Rakyat Malaysia boleh menceburi bidang pekerjaan yang baru seperti berniaga secara di atas talian, berniaga di rumah seperti gerai burger dan lain-lain. Modal juga perlu diambil kira, maka kerajaan telah membenarkan pengeluaran tunai daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dapat menenangkan kegusaran rakyat terhadap peluang pekerjaan pada masa pandemik ini. Bersangkutan dengan hal ini, usaha ini juga dapat membawa banyak manfaat kepada ekonomi dan pekerjaan berkemahiran dan pendapatan yang tinggi kepada penduduk setempat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nursaida binti Hamizan TA21034 daripada Seksyen 12B akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu isu pengangguran akibat COVID-19. Saya akan mengupas daripada aspek kesan negatif. Kesan negatif yang pertama yang boleh kita ambil daripada isu pengangguran ini adalah menyebabkan tekanan mental dan perasaan kepada seseorang atau lebih dikenali sebagai gangguan psikologi. Tingkah laku manusia terbahagi kepada dua, iaitu overt behavior dan covert behavior. Overt behavior adalah tingkah laku di mana manusia berjalan, memandu atau memukul. Manakala covert behavior adalah tingkah laku di mana manusia dalam bayangan, mimpi atau fantasi. Kesan negatif yang kedua adalah berkaitan dengan isu bendera putih. Isu bendera putih ini terjadi apabila masyarakat terjejas dengan sektor ekonomi disebabkan oleh PKP yang dilakukan oleh kerajaan dengan menyekat sektor ekonomi. Jadi mereka hilang punca pendapatan dan tidak tahu untuk meneruskan kehidupan. Menurut artikel Sinar Harian 29 November 2021, Nik Faizal Nik Osman atau lebih dikenal sebagai Kajah telah mencetuskan idea bendera putih ini untuk menolong dan memberi bantuan kepada masyarakat Malaysia. Jadi bendera putih ini akan dikibarkan di hadapan pagar rumah dan jiran-jiran yang terdekat akan membantunya. Jelaslah bahawa isu pengangguran COVID-19 ini mempengaruhi kesan-kesan yang buruk kepada masyarakat kita. Apa yang boleh saya tegaskan dalam tekanan mental dan perasaan ini? Masyarakat menderita akibat dibuang kerja disebabkan faktor ekonomi yang disekat oleh kerajaan. Logiknya, jika seorang ayah tidak mampu untuk memberi makan atau keperluan asas kepada keluarganya sedangkan orang lain boleh,
maka di situ menyebabkan mereka diganggu dengan tekanan mental dan perasaan yang menyebabkan mereka bertindak di luar kawalan seperti bunuh diri. Jadi kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah berpegang teguh kepada rukun negara dan bersikap bantu-membantu, toleransi antara satu sama lain supaya kesepaduan Malaysia dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Suhaimi dari kumpulan 3. Saya memilih, kami sekumpulan memilih pengangguran di kalangan pekerja akibat COVID-19. Saya memilih tajuk kaedah mengatasi pengangguran di kalangan pekerja akibat COVID-19. Yang pertama, mencipta peluang pekerjaan. Pada zaman pandemik ini, kita mestilah bijak mencipta peluang pekerjaan kerana ramai orang yang ramai rakyat Malaysia yang dipecat, diberi cuti tanpa gaji ataupun dipotong gaji. Pekerja-pekerja ini tidak boleh bergantung kepada bayaran gaji pada majikan sahaja. Mereka mestilah mencari peluang pekerjaan yang lain ataupun luar daripada bidang pekerjaan mereka sekarang ini. Contohnya usahawan. Ini antara jenis jenis perniagaan pada zaman COVID-19 ni yang menjadi banyak permintaan yang tinggi. Contohnya perkhidmatan sanitasi bangunan dan pejabat, bisnes perujukan komuniti, dan ini produk meningkatkan sistem imunisasi tubuh badan. Contohnya jual vitamin C. Mereka juga boleh mempelajari ilmu baharu, contohnya kemahiran teknologi maklumat. Ini membolehkan Malaysia menjadi seorang yang banyak berilmu pengetahuan dan dapat meningkatkan ekonomi negara sekaligus dapat menarik minat pelabur luar negara untuk melabur negara kita. Yang kedua, inisiatif daripada kerajaan. Kerajaan juga telah mengambil langkah untuk membantu golongan yang kehilangan pekerja dengan menubuhkan Majlis Pekerjaan Negara yang memfokuskan kepada peluang pekerjaan baru dan menangani isu pengangguran. Majlis Pekerjaan Negara akan memfokuskan kepada usaha untuk mewujudkan hampir 500,000 peluang pekerjaan. Kerajaan juga mencadangkan latihan upskilling, peningkatan kemahiran dan reskilling pemahiran semula disediakan kepada kepada mereka yang kehilangan pekerjaan ini. Majlis Pekerjaan Negara juga memberi insentif kepada pelabur dalam dan luar negara untuk menarik minat mereka menanam modal di negara kita untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kerajaan juga memberi subsidi upah kepada syarikat-syarikat supaya tiada pekerja yang akan dibuang kerja. Kerajaan juga memberi perhatian kepada usahawan perusahaan kecil, sederhana ataupun mikro dengan memberikan insentif dan subsidi. Dan juga dalam belanjawan 2021 baru-baru ini, kerajaan melancarkan penjana kerjaya di bawah Perkeso untuk meneruskan inisiatif pengambilan pekerjaan supaya semua rakyat Malaysia dapat mempunyai pekerjaan yang tetap. Dalam melengkapi intipati falsafah pendidikan kebangsaan, pihak kerajaan telah banyak memberi sumbangan terhadap keharmonian, kemakmuran dan kesejahteraan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Terima kasih, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah mengatasi isu pengangguran di Malaysia akibat COVID-19. Baiklah, isu yang ketiga ialah kerajaan memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi kepada rakyat. Uraiannya, pakej ini dapat membantu dan meringankan beban semua yang terutamanya yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Contoh pakej rangsangan ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan ialah
BPN, Bantuan Perhatian Nasional, yang telah disalurkan kepada mereka yang terkesan akibat COVID-19. Kaitannya dengan rukun negara ialah demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Tujuan pakej rangsangan ekonomi ini diperkenalkan sangat bertepatan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara yang merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan sebagai sebuah keluarga Malaysia. Seterusnya, isian keempat ialah kerajaan mengurangkan penggunaan pekerja asing di Malaysia. Hal ini kerana akan menjejaskan penghasilan pekerjaan berkemahiran tinggi dan mengakibatkan reputasi Malaysia sebagai destinasi pelaburan berintensifkan buruh serta berkemahiran rendah. Sebagai contoh, Kementerian Wilayah telah memulakan inisiatif mengambil golongan gelandangan untuk bekerja dan mengurangkan penggunaan pekerja asing di pasar wilayah. Baiklah, kaitannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam hal ini, elemen kemahiran insaniah iaitu soft skills perlu ditekankan di peringkat pengajian tinggi dan institusi kemahiran dalam kalangan golongan belia. Hal ini kerana negara kita amat memerlukan ramai individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farhana binti Muhammad Yusof TM21006 akan membentangkan kesimpulan bagi topik ini. Kesimpulannya, para belia haruslah mempunyai kemahiran dalam pelbagai aspek seperti kemahiran berfikir, kemahiran menganalisis sesuatu dan juga kemahiran berinteraksi. Selain itu, para graduan juga haruslah dipersiapkan dengan mengikut permintaan pasaran ataupun kehendak industri. Cara pendidikan yang terlalu berbentuk teori di peringkat sekolah, institut pengajian tinggi dan juga institut kemahiran haruslah dikaji semula oleh pihak berwajib agar negara tidak sekadar mempunyai para belia yang mahir dalam teoretikal tetapi lemah dalam praktikal. Di samping itu, kerajaan juga haruslah lebih komited dalam mengatasi masalah pengangguran agar isu ini tidak terus menular di negara kita. Hilang pekerjaan adalah satu mimpi ngeri bagi pekerja. Pekerjaan bukan sahaja sekadar untuk memastikan wang masuk ke dalam bank setiap bulan, mahupun sekadar untuk memastikan dapur berasap setiap hari. Malah, memiliki pekerjaan melambangkan maruah diri seseorang dan hilang pekerjaan boleh diibaratkan seperti hilang harga diri. Tidak ada sesiapa pun yang mahu hilang pekerjaan. Oleh itu, pekerja mahu bekerja di syarikat, organisasi mahupun tempat yang stabil dan mampu menjamin pekerjaan sepanjang hayat untuk mereka. Apabila seseorang itu kehilangan pekerjaan, sekaligus akan menyebabkan kehilangan sumber pendapatan dan menyebabkan ramai yang tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup. Isu pengangguran merupakan satu isu yang serius dan perlu ditangani dengan bijak kerana hilang pekerjaan akan memberikan kesan yang sangat mendalam kepada seseorang individu, keluarga, malah ianya juga turut memberi kesan kepada negara. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.